Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Jadi bagaimana puasa? Tadi puasa tak? Harap mana-mana yang beragama Islam tu berpuasalah kan. Selagi tak, orang kata selagi tak uzur, puasalah ya. Okey. Baiklah saudara, pada malam ini Brother Fai ingin kongsikan satu artikel yang datangnya daripada Calvin Lee. Ini adalah mengenai kisah hantu Cina. Hantu Cina yang dikatakan lompat-lompat tu, seperti yang kita pernah tengok dalam movie kan. Dan ini adalah artikelnya. Untuk pengetahuan semua, hantu Cina lompat-lompat aka Pontianak atau Pontianak Cina adalah tidak wujud dan hanya rekaan semata-mata. Asal usul hantu lompat-lompat berasal dari Shanxi, China. Dulu-dulu kalau seseorang tu meninggal dunia, mayatnya mesti dikembalikan kepada kampung halaman si mati tu. Oleh sebab masa zaman dulu tiada pengangkutan seperti kereta, maka penganut Taoism yang bertanggungjawab untuk mengendalikan mayat ada cara-cara tersendiri. Nak tahu cara dia? Okey, dengar ya. Untuk mengendalikan mayat tu ada cara-cara tersendiri untuk menghantar mayat tersebut balik ke kampung halamannya untuk proses pengebumian. Cara-cara tersebut ialah mengaturkan mayat-mayat sebaris. Barislah kan. Lepas tu menggunakan azimat untuk menampal di dahi mayat tu dan membaca jampi, mentera. Kemudian Taois iaitu Sifu akan berada di paling hadapan sambil tangan memegang loceng. Setiap kali Sifu jalan beberapa langkah, Sifu akan membunyikan loceng dan mayat-mayat tersebut akan melompat selangkah demi selangkah mengikut bunyi loceng itu sampai ke kampung halaman masing-masing. Beginilah cara Sifu menghantar mayat-mayat tersebut balik ke kampung halamannya. Oleh itu, terjadinya mengapa ada hantu lompat-lompat. Baik saudara, ini adalah perkongsian artikel daripada Calvin Lee yang kedua iaitu mengenai kaedah menggunakan buah tembikai untuk mencari mayat di dalam laut. Cara-cara sebegini telah wujud pada zaman dahulu apabila mendapat berita tentang si mati yang mati lemas di dalam laut dan masih gagal mencari mayatnya di dalam laut yang luas. Apabila menghadapi situasi macam ni, Sifu akan menjalankan upacara menjemput roh si mati berdekatan laut, di mana si mati maut, dan selepas berjaya menjemput roh si mati itu, Sifu akan mengarahkan roh si mati itu untuk menginap sementara di dalam buah tembikai. Sebab buah tembikai ni terdapat banyak air jus. Oleh itu, sebab itulah roh boleh masuk ke dalam tembikai buat sementara waktu. Tak tahulah, dia minum jus kot. Tak apa, kita dengar je dulu. Setelah memasuki tembikai,
Sifu akan melontarkan tembikai itu ke laut dan membiarkan tembikai itu sendiri terapung dan hanyut ke hala di mana mayat itu tenggelam. Jika tembikai itu berhenti kekal di satu tempat tanpa bergayut ke mana-mana, maka kemungkinan mayat itu tenggelam di bawah laut di mana buah tembikai berhenti. Justru itu, pihak penyelam akan cuba menyelam ke tempat tembikai berhenti dan mulakan misi mencari agar dapat jumpa mayat yang tenggelam dalam laut tu. Beginilah caranya sampai buah tembikai digunakan untuk mencari mayat. Soalannya, mengapa harus pilih buah tembikai? Sebab buah tembikai cukup besar dan senang dinampak semasa ia terapung di atas permukaan air. Dan itulah dia perkongsian daripada Kelvin Lee. Baiklah saudara, kita akan berjumpa pada esok malam seperti biasa, jam 9 malam. Terima kasih di atas perkongsian Kelvin Lee. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah ini. Peace, no war.